Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya pada pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia dan umur kita dan masih memberi kesempatan dan ruang untuk sama-sama kita mendengar kuliah duha yang kita adakan sebagaimana biasa. Jadi pada pagi ini kita akan membincangkan ataupun membahaskan tentang suatu kemusykilan. Satu kemusykilan yang dibangkitkan ataupun diwairalkan oleh sebahagian pihak tentang seorang sahabat yang dikenali dengan Ubaidullah bin Jahshin. Tentang Ubaidullah bin Jahshin ini ada riwayat yang sangat masyhur tentang dia apabila pergi hijrah ke Habsyah dia telah murtad. Banyak kitab-kitab sirah menyebut, selain daripada kitab sirah, kitab hadis, dan juga disebut juga di dalam kitab-kitab fiqh, di dalam bab munakahat. Jadi oleh kerana perkara itu masyhur tentang kisah ataupun sejarah tentang kemurtadan beliau, lalu dikemukakan soalan kepada saya supaya saya bahas dan kita bincangkan isu ini. Yang pertama sekali, untuk kita berpegang dengan sesuatu pendapat ataupun pegangan, bagi menyokong pendapat dan pegangan mesti ada dalil, ada hujah, ada fakta untuk mengukuhkan dakwaan. Ada tak dalil yang mensabitkan, yang menceritakan beliau ini murtad apabila pergi ke Habsyah? Yang kedua, kita kena faham, setelah adanya dalil dan hujah, kita kena kenal pasti dan kita kena bahas adakah dalil dan hujah itu adalah hujah yang sahih. Ini menjadi biasa di dalam kajian ataupun perbahasan ilmu. Apatah lagi yang melibatkan nak menentukan seseorang itu Islam ataupun kafir. Ini masalah akidah. Jadi mesti kena mempunyai dalil yang sahih dan juga sarih. Sahih saja tak sarih tak boleh. Sahih maknanya betul dalil itu. Yang keduanya sarih, jelas. Kalau jelas sahaja tidak sahih pun tak boleh juga. Kerana ini lebih-lebih lagi sebagaimana yang disebutkan tadi, kita nak membincangkan isu akidah. Yang pertamanya isu akidah, yang keduanya tentang murtad itu melibatkan sahabat. Murtad itu melibatkan sahabat. Lagi kita kena detail terperinci di dalam membahaskan dan juga mengkaji riwayat-riwayat tersebut. Bila diminta saya bahas ni, saya pun carilah balik kitab-kitab lama yang saya belajar dulu. Sama ada kitab hadis dan juga kitab sirah. Baca punya baca hadirin sekalian. Sedihnya kita tengok para sahabat ini bagi menjaga akidah mereka, agama mereka, terpaksa berhijrah beberapa kali keluar daripada Mekah. Ke Habsyah 2 kali hijrah. Ke Taif sekali. Penghijrahan terakhir adalah ke Madinah Munawwarah. Demi nak jaga akidah, nak jaga agama ni hadirin sekalian, terpaksa melalui berbagai-bagai kesulitan dan kepayahan.
kalau mereka berada kekal di Mekah Al-Mukarramah, sama ada mereka diseksa ataupun dipenjara ataupun dibunuh. Dan usaha-usaha untuk melakukan tiga perkara ini, sama ada ditangkap, diseksa, dipenjara ataupun dibuang daerah ini, bukan sahaja berlaku kepada para sahabat, bahkan juga berlaku kepada Nabi SAW sendiri, di mana mereka merancang nak bunuh, nak tangkap dan nak usir Nabi kerana membawa agama Islam, kerana berpegang kepada akidah yang sahihah. Allah Subhanahu wa taala merakamkan cerita ini dalam Al-Quran. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah wahai Muhammad ketika mereka merancang nak memenjarakan kamu, tangkap Nabi, ISA kan Nabi. Masa tu ISA tak adalah. So semua pun tak ada, tapi nak letak dalam penjara yang mereka buat lah. Tawanan-tawanan yang ditangkap oleh mereka kerana telah keluar daripada agama asal, yakni agama menyembah berhala, menyembah berbagai-bagai Tuhan ini, masuk agama Islam mereka nak tangkap. Ada di kalangan sahabat ini mereka nak usir. Mereka usir daripada luar negara, ada di kalangan mereka dibunuh. Jadi bukan sahaja berlaku kepada para sahabat dan juga Nabi. Jadi apa yang saya nak sebut di sini sebelum kita bahas kisah ini, susahnya, sulitnya para sahabat dan juga Rasulullah berpegang dengan agama Islam, yang pertama. Yang keduanya, bagaimana cara mereka begitu sulit untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi Allah Taala ini. Jadi kita sekarang ni tak ada apa ujian, sikit sangat ujian kita hadirin sekalian. Itu pun kita rasa tak tahan, tak sabar dengan ujian-ujian yang kita lalui. Kalau kita kata orang sunnah, orang golongan yang nak bawa orang kembali kepada Quran dan hadis, Quran dan sunnah ni, paling tinggi orang labelkan Wahabi, sesat, ataupun pandangan mereka ini terkeluar daripada mazhab. Itu sahaja tuduhan yang dilontarkan. Sebenarnya dengan tuduhan, fitnah-fitnah yang dilontarkan itu sebenarnya adalah merupakan suatu promosi percuma. Bila orang, ada pihak menuduh kita ni Wahabi sesat, pihak yang ketiga ini akan cuba mencari hujah, mencari fakta, menyelidik adakah golongan yang dituduh sebagai sesat, Wahabi, murtad, bukan ahli sunnah wal jemaah itu benar sebagaimana yang didakwakan. Jadi orang cari, kita bagi dalil, kita buka kitab, baca Quran, baca hadis, akhirnya alhamdulillah orang akan ikut kita. Sebab itu tuan-tuan, jangan marah sangat orang duk kata, labelkan kita sebagai Wahabi. Ini satu promosi percuma. Saya sendiri dulu, 20 tahun dulu, mula-mula saya balik pada Pakistan pun orang duk kata benda yang sama. Saya seorang. Pada ketika itu, kalau kawasan ni lebih kurang saya seorang lah. Kalau yang secara aktif mengajak orang kembali kepada Quran dan Sunnah. Tetapi bila tuduhan, fitnah dilontarkan, Wahabi sesat dan sebagainya, orang masyarakat kampung, masyarakat awam pun mula mencari. Bagaimana pegangan Ustaz Fakhur Razi? Betulkah dia sesat? Betulkah akidah dia terkeluar? Betulkah dia bukan ahli sunnah wal jemaah? Jadi dengan orang datang mengaji, kita bahas, tunjuk kitab, tunjuk dalil, akhirnya ramai yang beri sokongan kepada kita, alhamdulillah. Jadi itu satu kejayaan dan satu promosi percuma yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tertentu. Jadi saya nak sebut di sini bahawa ujian yang kita alami ini terlalu sedikit. Saya rasa sebab dan sedih bila saya baca sejarah Nabi dan para sahabat ini terpaksa berhijrah beberapa kali, terpaksa melalui beberapa kesulitan di dalam mereka mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, alhamdulillah, rezeki yang Allah Taala bagi, nikmat yang Allah Taala bagi, selain daripada kita berada di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini, Allah Taala jadikan kita ini musim coronavirus COVID-19 ini menyebabkan semua orang ni dia tak boleh banyak bergerak. Depan dia ada handphone, ada laptop dan sebagainya. Jadi bagi peluang kepada orang yang tak sempat nak mengaji, nak dengar tazkirah ceramah ini, hari-hari dia mengaji, hari-hari dia dengar tazkirah. Itu satu nikmat hadirin sekalian. Okey, kita masuk kepada perbahasannya. Ada tak kenyataan dalil hujah mengatakan bahawa Ubaidullah bin Jahshin ini murtad apabila dia pergi ke Habsyah? Bila kita baca kitab-kitab sirah memang ada.
Di antaranya apa yang disebut oleh Imam Tabari di dalam sirahnya. Imam Tabari di dalam sirahnya ketika membahaskan isu penhijrahan para sahabat ke bumi Habsyah. Dia kata di sini wa kanat Ummul Habibah ini muhajiratul Habsyah. Dia kata wa kanat min muhajiratil Habsyah. Dia adalah sebahagian daripada golongan orang perempuan yang berhijrah ke Habsyah. Hiya wa zawjuha. Dia dengan suaminya. Suaminya siapa dia? Ubaidullah ibnu Jahshin. Fatanassara zawjuha. Ada sebut dalam Tarikh Tabari. Maka telah menjadi Nasrani oleh suaminya. Wa hawalaha an tataba'ahu. Setelah suaminya murtad, masuk Nasrani, lalu dia berusahalah, dia pujuk Ummu Habibah ini supaya murtad bersama dengan dia, supaya masuk Nasrani. Fa'abat. Lalu isteri dia enggan. Enggan. Wa sabarat ala diniha, dan dia sabar di atas agamanya, yakni agama Islam. Wa mata zawjaha ala nasraniyah. Maka matilah Ubaidullah ibnu Jahshin ini di atas agama Nasrani. Memang ada sebut dalam kitab. Yang kedua, sirah Ibnu Ishaq. Dalam sirah Ibnu Ishaq ini, Ibnu Ishaq mengemukakan di dalam berbagai-bagai tempat, di dalam berbagai-bagai kisah, bukan satu riwayat, banyak riwayat dengan berbagai-bagai kisah. Di antaranya tentang perkahwinan Nabi SAW dengan Ummi Habibah radhiyallahu anha. Selain daripada tempat yang dia masukkan Ubaidullah bin Jahshin murtad pada bab hijrah, Ibnu Ishaq juga memasukkan isu ini di dalam perkahwinan Nabi dengan isteri dia, yakni Ummi Habibah. Lalu dia sebut di sini, haddatsana Ahmad, haddatsana Yunus an Ibni Ishaq qala summa tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da Zainab Ummu Habibah bint Abi Sufyan. Selepas perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab, dia berkahwin dengan Ummi Habibah. Fakanat qablahu 'inda Ubaidillah bin Jahshin. Sebelum Ummi Habibah berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkahwin dengan siapa? Dengan Ubaidullah bin Jahshin bin Ri'ab, salah seorang ahadu Bani Asadin akhi Abdillah bin Jahshin, salah seorang daripada kumpulan Bani Asad, yang mana Ubaidullah ini saudara kepada Abdullah bin Jahshin. Fakana tazawwajaha wa hiya bikrun. Ubaidullah berkahwin dengan Ummu Habibah ini dalam keadaan Ummi Habibah masih dara lagi, maknanya bukan janda. Wa kana lahu minha Habibatun ibnu Ubaidillah. Dapatlah daripadanya Habibah, anak kepada Ubaidillah. Yang tu yang dia panggil Ummu Habibah. Ummu ni ibu, Habibah maknanya anak dia, ibu bagi Habibah. Dia bukan nama Habibah, diberi sebagai satu gelaran. Macam Ummul Kulsum. Orang Arab tak baca Kalsum, dia baca Kulsum. Ibu kepada Kulsum. Abu Sufyan, Abu apa lagi? Abu Asad, maknanya ayah kepada anak dia. Biasanya orang Arab ni ambil sempena gelaran tu daripada anak dia yang sulung. Jadi anak dia yang sulung ini maknanya namanya Habibah, lalu ibu dia dipanggil Ummul Habibah binti Ubaidillah. Famata anha bi ardil Habsyah. Matilah ataupun meninggallah dunia oleh Ubaidullah di Habsyah. Waqad tanassara ba'da islamihi. Dia telah murtad setelah dia masuk Nasrani, setelah dia masuk Islam. Wa kanat muhajiratan ma'ahu. Maka Ummu Habibah ini adalah muhajirah, orang yang berhijrah ke Habsyah bersama dengan suaminya bi ardil Habsyah. Falam yusib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha waladan. Maka Rasulullah tidak memperolehi anak hasil daripada perkahwinan dengan Ummi Habibah radhiyallahu anha. Maka dua kitab dah. Tadi Tarikh Tabari,
Yang keduanya kitab Tarikh Sirah Ibnu Ishaq pun mengatakan memang dia murtad dan masuk Nasrani. Kalau kita baca dalam Raudul Unuf juga menyebut tentang penghijrahan. Hijratu Bani Jahshin. Hijrahnya Bani Jahshin. Wa dzakara hijrata Bani Jahshin wa hum Abdullah wa Abu Ahmad wasmuhu Abdun. Wa qad kana akhuhum Ubaidullah aslama summa tanawsara bi ardil Habsyah. Dalam Raudul Unufum mengatakan setelah Ubaidullah ibnu Jahshin ini pergi berhijrah ke negara Habsyah, maka dia telah murtad dengan dia menganut agama Nasrani. Di dalam kitab Tabaqat Kubra Ibnu Sa'ad. Tabaqat Kubra Ibnu Sa'ad. Hari ini mungkin kita bincang hadirin sekalian satu dua isu je. Kita tak mengaji fiqh insya-Allah. Sebab isu ni viral dan panas diperbincangkan sekarang ni. Jadi kita ambil satu dua isu je hari ini. Jadi tuan-tuan boleh santai, rehat-rehat, jangan ke mana-mana Maka kita tidak mengambil masa yang panjang. Kecuali dengan membahaskan isu yang dibangkitkan ini. Kerana selepas ni tuan-tuan dan puan-puan boleh viralkan pula, boleh bagi jawapan pula kepada sahabat-sahabat kita yang muskil terhadap isu ini. Jadi di dalam kitab Tabaqat Kubra, Ibnu Sa'ad juga menyebut ketika membahaskan tentang penghijrahan Ubaidullah ni, Ummi Habibah dengan suaminya Ubaidullah bin Jahshin ke negeri Habsyah. Wa kana Ubaidullah bin Jahshin hajara bi Ummi Habibah ma'ahu ila al-ardil Habsyah fil hijrah as-saniyah. Maknanya telah berhijrahlah adalah Ubaidullah bin Jahshin telah berhijrah bersama isterinya yakni Ummi Habibah ke negeri Habsyah pada hijrah yang kedua. Mula hijrah yang pertama bila keadaan suasana agak panas, agak tegang di bumi Mekah ini, tekanan demi tekanan yang diberikan oleh musyrikin Mekah kepada orang Islam menyebabkan Rasulullah suruh berhijrah. Penghijrahan pertama ni tak ramai. Bila mereka merasakan suasana Mekah ini agak sejuk, kurang balik, dah kurang agak reda, maka mereka pun pulang balik ke Mekah Al-Mukarramah, lalu teruskan sebar, menyebarkan dakwah Islam. Makin lama makin ramai, makin agama Islam mendapat tempat dalam hati masyarakat. Jadi orang kafir lagi susah hati, rasa tergugat dengan agama baru yang dianggap oleh mereka, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, seorang demi seorang mengikut Nabi Muhammad dengan menganut agama Islam. Dia rasa tergugat. Bila rasa tergugat, mereka memberi suatu tekanan yang lebih dahsyat dan lebih berat. Sebagaimana hadut berlaku saya dua ni lah. Bila golongan sunnah ini muncul dengan begitu ramai, ustaz-ustaz sunnah pun ramai, mereka akan bagi serangan, tekanan, fitnah dan sebagainya. Jadi itu lumrah kepada perjuangan mengajak manusia kembali kepada Quran dan Sunnah, kembali kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu mereka pun diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi hijrah kali yang kedua Habsyah ni. Maka secara kesimpulan berlaku penghijrahan ke negara Habsyah ini sebanyak dua kali. Wa kana Ubaidullah bin Jahshin hajara bi Ummi Habibah ma'ahu ila ardil Habasyati fil hijrati tsaniyah. Pada yang kali yang kedua. Fatanassara. Jadi dalam kitab ini juga Tabaqat Kubra Ibnu Sa'ad kata fatanassara, lalu dia masuk Nasrani, wartadda 'anil Islam, maka dia murtad daripada agama Islam. Fatuwaffiya bi ardil Habasyah, maka dia pun diwafatkan di negeri Habsyah. Mati dalam keadaan murtad disebut dalam kitab ni. Wasabatat Ummu Habibah, maka kekallah Ummi Habibah ala diniha. Isteri dia Ummi Habibah tak murtad. Dalam riwayat ini, isteri dia Ummi Habibah tak murtad. Kan Ummi Habibah yang kita sebutkan tadi, akhirnya dia berkahwin dengan Rasulullah. Tetapi hasil perkahwinan dengan Rasulullah tu
dia dan Rasulullah tidak dikurniakan seorang cahaya mata pun. Maka disebut di sini bahawa dia jadi murtad daripada Islam dan dia mati di bumi Habsyah. Wa thabatat Ummul Habibah ala diniha al-Islam, maka telah kekallah Ummi Habibah di atas agama Islam. Wa hijratiha, dan juga dia hijrah, kekal hijrahnya. Sebelum keadaan reda dia tak balik ke Mekah Al-Mukarramah. Wa kanat qad kharajat bi ibnitiha Habibati binti Ubaidillah bin Jahshin. Dia keluar itu berserta dengan anak perempuannya Habibah. Ummu Habibah ibu dia, Habibah tu anak dia. Ma'aha fil hijrah ila ardil Habsyah. Dia kekal lah, suami dia meninggal dunia, yang dikatakan sebagai murtad masuk Nasrani, dia dengan anak dia kekal di negeri Habsyah. Wa raja'at biha ma'aha ila Makkah. Lalu Ummu Habibah pun dia pulanglah setelah keadaan dia rasa reda, pulanglah ke Mekah Al-Mukarramah bersama dengan anak dia. Siapa dia? Habibah binti siapa? Ubaidillah bin apa? Bin Jahshin. Okey, berapa dah? 4 kitab. Ini Mustadrak Hakim. Sebenarnya banyak sangat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau nak cari dalil dalam kitab memang banyak. Dalam kitab hadis ada, kitab sirah ada, kitab fiqh ada. Hari ni saya bawa baru 5 kitab. Sebenarnya berpuluh-puluh kitab. Sebab itu kita pertamanya tak begitu pelik. Kalau ada penceramah, ustaz ke, tok guru ke, tok lebay ke, sebar cerita ni dalam pengajian, dalam tazkirah, dalam penulisan, kita tak pelik. Sebab maklumat itu banyak dan juga diketahui secara umum. Diketahui secara umum. Kita tengok Imam Hakim menyebut di dalam kitabnya Mustadrak, zikru Ummi Habibah bint Abi Sufyan radhiyallahu anha. Okey, dia kata hadatsana Abu Abbas Muhammad bin Ya'qub, hadatsana Abdullah bin Usamah, hadatsana Hajjaj bin Abi Mani' an jaddihi an Zuhri qala fatazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umma Habibah bint Abi Sufyan wa kanat qablahu tahta Ubaidillah bin Jahshin al-Asadi Asad Khuzaimah Asadi Huzaimah famata anha bil ardil Habasyah. Okey, wa kana kharaja biha. Jadi Ubaidullah ini berhijrah berserta dengan isteri dia Ummul Habibah min Makkah muhajiran, daripada Mekah sebagai muhajir. Kerana muhajir summaftutina wa tanassara famata wa huwa nasraniyun. Lalu berlakulah ujian kepada dia, ujian keimanan dia. Lalu dia jadi Nasrani dan dia mati di atas agama Nasrani. Siapa dia? Ubaidullah. Siapa dia? Ubaidullah bin Jahshin tadi. Wa athbatallahu al-islam li Ummi Habibah wal hijrata. Lalu Allah Ta'ala meneguhkan keislaman kepada Ummi Habibah dan juga penghijrahannya. Summa tanassara zawjaha. Kemudian telah menganut Nasrani lah oleh suaminya, iaitu Ubaidullah. Wa mata wa huwa nasraniyun. Dia meninggal dunia di dalam keadaan dia Nasrani. Fa'abat Ummu Habibah, engganlah oleh Ummu Habibah bintu Abi Sufyan an tanassara, untuk mengikut dia jadi Nasrani. Wa atammallahu ta'ala laha al-islam wal hijrata hatta qadimatil madinata fa khatabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kekal atas agama Islam, dia kekal berada dalam keadaan hijrah di Habsyah. Selepas tu baru dia pulang ke Madinah. Fatazawwajaha, apabila dia sampai kepada balik daripada hijrah, fa khatabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah meminang dia. Fa zawwajaha iyyahu Uthman bin Affan, lalu mengahwini akan dia dengan Rasulullah oleh Uthman ibn Affan. Maka 5 buah kitab. Sebenarnya berpuluh kitab tuan-tuan. Berpuluh-puluh kitab menerangkan, menjelaskan tentang
Ubaidullah bin Jahsy ini memang dia murtad, dia masuk Nasrani. Tetapi setelah kita teliti, hadirin sekalian, riwayat-riwayat yang dikemukakan itu tidak sahih. Riwayat-riwayat yang dikemukakan itu tidak sahih. Yang pertamanya saya nak sebut tidak sahih. Sebab bertentangan, bertembung, berlaga dengan riwayat yang lebih sahih. Hak tadi tak sahih langsung tadi. Tak sahih, bukan kata lebih sahih. Memang sahih. Tetapi yang ni memang tidak sahih. Nanti kita akan bahas satu persatu. Bertentangan dengan riwayat yang dikemukakan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari ni kita tahu dah. As-sahul kutubul musannafah ba'dal Quran. Sesahih-sahih, sebetul-betul, sekuat-kuat kitab selepas Quran. Jadi Imam Bukhari mengemukakan riwayat ketika para sahabat pergi bertemu dengan Raja Najasyi, dengan Raja Hercules, ataupun orang sebut Heraklal ataupun Heraklan. Jadi orang Melayu kita sebut Hercules. Jadi Hercules tanya di dalam perbualan dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan pada masa itu tak masuk Islam lagi. Di antara soalan, hadis ni panjang tuan-tuan, hadis yang ke-6. Bab turunnya wahyu. Di bawah tajuk Kitabu Bad'i Wahyi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab mulanya ataupun zahirnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-6. Imam Bukhari bawa mari riwayat hadis yang ke-6 bila Hercules tanya Abu Sufyan. Qala fa hal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidinihi ba'da an yadkhula fihi. Adakah sahabat-sahabat Muhammad ini yang kamu kata dia nabi, setelah dia masuk Islam adakah dia murtad? Murtad kerana tak suka, kerana tak sayang, kerana benci kepada agama dia. Mula-mula dia agama kafir, sembah berhala. Bila dah masuk Islam, ada tak jadi murtad? Murtad itu kerana tak suka kepada agama dia, agama Islam. Apa Abu Sufyan jawab? Qultu la, dia tak jadi kafir. Tak ada mana-mana orang daripada kalangan sahabat bila mengucap 2 kalimah syahadah, masuk agama Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi SAW, dia jadi murtad. Abu Sufyan kata tak jadi murtad. Maka dalam Sahih Bukhari ini hadis yang paling sahih. Maka tidak ada di peringkat permulaannya ada di kalangan sahabat yang dimurtad. Itu yang pertama. Yang kedua, annaha, bahawasanya riwayat lam turwa bisanadin sahihin muttasilin. Pertamanya, hadis itu tidak ada suatu riwayat tentang sirah ini adalah riwayat yang sahih. Tak ada satu riwayat. Satu. Yang kedua, secara bersambung. Kelemahan yang kedua, secara bersambung. Kita nak pegang dan nak jadikan hadis sebagai hujah, kena ada sahih dan juga ittisal. Begitu juga sirah. Yang ketiga, dia kata di sini, riwayat yang sahih, anna riwayati sahihata fi zawajihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun riwayat-riwayat yang sahih tentang perkahwinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ummi Habibah, lam tuzkar riddatu zawjiha as-sabiq. Tidak disebut tentang kemurtadan suaminya. Kalau yang kata murtad, riwayat yang tak sahih. Kalau riwayat yang sahih, tak sebut suami dia murtad. Kalau riwayat yang sahih, tak sebut suami dia murtad. Siapa dia? Ubaidullah ibnu Jahshin. Kama fi riwayat sabiqah inda Ahmad. Riwayat Ahmad yang sahih, tak sebut suami dia murtad. Riwayat Abu Daud, tak sebut suami dia murtad. Riwayat Nasa'i pun tak sebut suami dia murtad. Tengok, itu hujah yang berapa dah? Ketiga ke keempat tu. Hujah yang berikutnya, annahu yab'udu an yartadda ahadus sabiqin al-awwalin lil Islam an dinih. Hujah yang berikutnya jauh sangat. Jauh sangat nak menganggap golongan yang mula-mula masuk Islam ini jadi murtad dengan sebab agama.
dengan sebab kesulitan daripada agama. Bila masuk agama ni jadi sulit, tekanan, ujian, halangan tu berat. Golongan pertama ni generasi awal, dia takkan jadi murtad. Sebabnya was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Taala redha kepada mereka. Was-sabiquna al-awwalun. Golongan awal-awal masuk Islam ni iman dia dah kental. Walaupun beberapa hari masuk Islam. Sebab itu banyak ayat Quran dan hadis-hadis Nabi SAW memuji, mengiktiraf, memberi satu penghormatan kepada golongan generasi awal masuk Islam ni. Sebab itu disebut kuntum khaira ummatin. Salah seorang daripada mereka Bilal bin Rabah yang kita ketahui baru beberapa hari masuk Islam. Jadi berita maklumat tentang keislamannya diketahui oleh tuan dia, lalu ditangkap dia, diikat tangan dia, diletakkan di tengah padang pasir, diletakkan batu yang besar di atas dada, lalu ditarik, diheret, suruh jadi murtad. Tak lari, dia duk sebut ahad, ahad, ahad lah, Esa, tak murtad. Tengok, ini sebahagian daripada contoh Ammar bin Yasir dengan keluarga dia, diseksa dengan begitu dahsyat, dengan begitu berat. Tak lari, tak murtad, tak berganjak daripada keimanan mereka. Tengok, ini hujah-hujah para ulama hadis dan juga sirah menafikan riwayat yang dikatakan murtad. Wa huwa mimman hajara firaran bidinihi ma'a zawjihi. Ummu Habibah ini dia pergi berhijrah dengan suaminya. Suami dia pun sama, firaran lidinihi. Hijrah itu lari kerana nak mempertahankan agama. Macam mana dia nak murtad? Kalau dia nak murtad, lebih baik dia nak Mekah, tak payah hijrah. Bila dia tak payah hijrah, tak payah susah payah pergi jalan kaki ke Habsyah tu. Ada sebahagian naik kuda, naik unta, kenderaan pun tak lengkap lagi. Bukan ada kereta api laju macam sebelah sekolah kita ni. Ada bus express ke kereta robang ke, jalan kaki, ada yang naik kuda, naik unta. Kalau dia nak senang, buat apa dia pergi murtad di Habsyah? Lebih baik dia tak payah masuk Islam, duduk di Mekah orang tak kacau dia dah hidup senang lenang, tak diganggu gugat. Jadi dia pergi Habsyah kerana mempertahankan agama. Ila ardin ba'idin gharibatin, kerana mempertahankan agama, negeri yang jauh, yang terpencil. Khasatan anna Ubaidullah ibn Jahsy mimman hajara ma alaihi Quraisy min ibadatil asnam. Dia pula pergi hijrah kerana tak tahan menanggung kesulitan, tekanan daripada orang kafir. Kalau dia nak senang, buat apa lagi hijrah sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Dia duduk di Mekah, murtad dah. Di situ dia tak payah masuk Islam. Nak lari daripada penyembah-penyembah berhala. Itu di antara hujah yang dikemukakan oleh ulama bahawa mustahil lah sangat dia jadi murtad. Dan yang keseterusnya sebagaimana yang disebutkan tadi, fi hiwaril Heriqlan, Heriqlan ataupun Hercules ma'a Abi Sufyan wa kana idzaka musyrikan annahu sa'ala, sebagai yang hadis yang kita bacakan tadi, riwayat yang kita bacakan tadi yang dikemukakan oleh Imam Bukhari, hadis yang ke-6 tu. Jadi ulama mengambil riwayat itu bila ditanya akan Abi Sufyan oleh Raja Hercules, adakah mereka murtad? Mana-mana orang daripada kalangan sahabat ini murtad setelah menganut agama Islam. Abu Sufyan kata apa? Tak ada seorang pun murtad setelah masuk agama Islam. Lalu secara kesimpulan tuan-tuan, ulama kata tidak sabit. Tidak sabit. Tidak ada riwayat-riwayat yang sahih dan juga tidak sabit suatu sirah ataupun riwayat yang meyakinkan bahawa Ubaidullah ibnu Jahsy ini murtad. Tadi saya bagi baru sebahagian, sebenarnya baru sebahagian daripada jawapan yang dikemukakan oleh ulama menafikan tentang kemurtadan Ubaidullah bin Jahsy ini. Yang pertama, termasuklah apabila dia pergi ke negeri Habsyah. Itu maknanya pendapat yang sahih
yang soreh dan sahih. Maka tuan-tuan, kalau dah berpegang selama ini kata dia murtad, maka kita kena elak. Apatah lagi tuan-tuan, murtad itu melibatkan sahabat. Oh, berat ah. Kalau kita tuduh sahabat murtad, kalau kita kata sahabat melakukan dosa pun kita dah dosa besar. La tasubbul ashabi. Janganlah kamu memaki para sahabatku. Kita maki je, kita kata kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang sesat, tuduhan-tuduhan yang tak betul kepada sahabat. Dosa besar. Apatah lagi mengatakan dia murtad. Jadi secara kesimpulannya tidak ada riwayat yang mengatakan dia murtad. Okey. Yang seterusnya hadirin sekalian, ada beberapa kemusykilan lagi yang kita nak sebut juga selepas perbentangan ini tentang perbahasan kita 2-3 hari lepas tentang Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas daripada arash. Bukan atas daripada arash. Di sini sebenarnya tuan-tuan, pegangan salaf kalau kita kaji dengan lebih teliti, dengan lebih halus, dengan terperinci, menunjukkan dalam bab ini ada persamaan dengan golongan khalaf ataupun dipanggil golongan Asy'ariyah ataupun Maturidiyah. Sebab golongan Asy'ariyah kata Allah Ta'ala tak bertempat. Kita pun tak kata Allah Ta'ala ada tempat. Bila dikatakan atas daripada arash bukan tempat. Jadi sebenarnya itu ada titik pertemuan. Tetapi yang jadi masalah, golongan Aswaja dan juga Asy'ariyah ni dia tekan. Dia menterjemahkan atas daripada arash itu. Dia kata kita meletakkan Allah Ta'ala itu mengambil ruang, mengambil tempat. Bila tempat itu adalah makhluk. Jadi kita nak tanya balik golongan Asy'ariyah dan juga Aswaja ini, bila dia duduk di mana-mana tempat, atas lantai ke dia duduk ataupun atas kerusinya, kita tanya dia, kamu duduk ni ada tempat ke tak ada tempat? Macam tuan-tuan duduk di rumah ni, duduk atas sofa ke, atas kerusi ke, atas lantai? Jadi tuan-tuan duduk tu ada tak tempat? Tuan-tuan akan kata ada tempat. Tunjuk tempat tu apa dia? Apa makna tempat? Kalau tunjuk duduk atas kerusi, duduk atas lantai, nampak? Duduk atas sofa. Tempat itu apa dia? Tempat itu istilah saja. Bukan dia nama benda. Jadi yang jadi pening golongan Asy'ariyah Aswaja ni, dia terjemah tempat tu macam benda. Bila benda, makhluk. Bila makhluk, Allah Ta'ala buat tempat, Allah Ta'ala duduk atas tempat. Sedangkan wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Ta'ala itu terkaya bagi sekalian alam. Banyak lagi jawapan-jawapan yang kita boleh kemukakan. Allah Ta'ala jadikan alam. Adakah Allah Ta'ala berhajat kepada alam? Kalau nak kata tempat itu suatu makhluk, bahas panjang di sudut falsafah tuan-tuan kalau kita bahas. Kalau nak dikatakan tempat itu makhluk ciptaan Allah Ta'ala, kalau kata begitu, Allah Ta'ala tak berhajat. Kalau Allah Ta'ala dikatakan tempat itu makhluk Allah, sebab sebahagian ulama tak sebut tempat itu makhluk, sebab itu tempat benda yang tak ada. Ulama-ulama salaf tak menganggap tempat itu benda yang ada. Tak apalah golongan salaf, golongan khalaf Asy'ariyah Aswaja nak kata tempat itu benda yang ada. Bila kata ada, Allah Ta'ala buat tempat, Allah Ta'ala, kenapa Allah Ta'ala berhajat kepada tempat? Kita kata tak. Atas daripada arash itu bukan tempat. Yang menterjemahkan tempat ini adalah golongan Aswaja dan juga Asy'ariyah. Kita bukan nak kelahi, kita nak bagi pencerahan. Jadi macam Allah Ta'ala menjadikan alam, menjadikan manusia. Adakah Allah Ta'ala berhajat kepada alam sebab dia buat alam? Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi, adakah Allah Ta'ala berhajat kepada langit dan bumi? Itu yang kedua penjelasan kita pada pagi ini. Yang kedua, kita pun keliru. Sebab dalam kitab-kitab Asy'ariyah dan juga khalaf ini sebut ada, saya nak tanya supaya orang Asy'ariyah tolong jawab. Kita muzakarah, kita bukan kelahi. Sama ada fi kulli makan ataupun maujud bila makan. Hak mana satu betul? Tolong jawab soalan saya. Sama ada Allah Subhanahu Wa Taala ini maujudun bila makan atau fi kulli makan. Hak mana satu yang betul? Kalau dia kata bila makan, sekarang ni dah orang dah mula ubah. Dulu kata fi kulli makan. Sekarang ni orang jawab kata bila makan, tidak bertempat. Okey. Apakah dalil daripada Quran yang menyokong pandangan antum daripada Quran? Sebab akidah ni mesti kembali kepada Quran. Yang keduanya hadis Nabi SAW. Allah Ta'ala tak bertempat, itu apa dalil? Kita pun tak kata tempat juga. Kita kata atas daripada arash. Jadi maknanya, apakah dalil yang mengatakan
Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan berada di atas di Arasy. Allah Taala itu tidak, maknanya tidak bertempat. Sebab kalau kita nak berpuasa pun hadirin sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Puasa dengan akidah mana lebih besar? Akidah lebih besar. Kalau bab puasa pun dia kena ada dalil daripada Quran dan hadis Nabi. Kalau bab puasa, sembahyang, zakat, haji pun kena ada dalil. Bab akidah lagi kena ada dalil. Jadi buat mari ayat sebanyak mungkin yang menyokong dakwaan antum yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala tak bertempat. Saya akan jawab semua ayat-ayat itu insya-Allah, dan juga hadis-hadis Nabi. Kita main ayat Quran dulu. Sebab apabila saya bentangkan sesuatu isu, sahabat-sahabat kita daripada Al-Suwajah, Asy'ariyah ni duk jawab. Dia duk bagi loya buruk, bagi suatu ulasan, bagi satu tafsiran lain. Jadi saya nak jawab pula antum punya hujah. Bagi dalil sebanyak mungkin. Yang pertamanya daripada Quran dan hadis Nabi yang menyokong dakwaan antum bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak bertempat. Jadi saya bagi masa. Antum ada Aswaja, ada apa dia? Kumpulan apa dia? Grup apa? Research group tu. ARG. Aswaja Research Group. Bincang tu. Ini bukan kelahi yang bulan-bulan puasa ni. Kita muzakarah. Saya pun boleh dapat ilmu daripada hujah-hujah yang antum kemukakan. Malam antum berhujah dengan Ustaz Muhyiddin Khawli ya. Seorang ustaz daripada Syria. Kita muzakarah. Jadi kita nak buka minda masyarakat tuan-tuan. Antum ada kumpulan-kumpulan pengkaji-pengkaji untuk lawan Wahabi ini. Konon-kononnya ada Wahabi di Malaysia ini. Jadi kita maknanya galakkan. Maknanya kita alu-alukan supaya antum jawab hujah-hujah yang saya kemukakan. Dan soalan yang saya kemukakan tadi bahawa ambil dalil daripada Al-Quran menunjukkan Allah Ta'ala tak bertempat. Sebahagian daripada ayat Quran tu saya dah jawab dalam muzakarah hari tu dengan seorang tok guru. Inni ma'akum ma'ana bihablil warid, saya dah jawab. Tapi kalau antum buat keluar ayat tu sekali lagi, saya akan jawab sekali lagi bagaimana kefahaman yang betul. Wallahu alam, aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.